Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Seperti mana biasa amalan kita, pertama-tama banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya yang terlampau banyak kepada kita. Terlampau banyak, tak terbilang. Tak terbilang. Allahu Akbar. Banyaknya nikmat pada kita. Nikmat sehat. Allahu Akbar. Ya Fiz, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Fiz, apa khabar Fiz? Tu doakan Fiz sehat. Fiz sehat. Quote of the day bersama dengan tu hari ini. Allah beri apa yang kita perlukan, bukan berdasar kepada apa yang kita minta. Kita boleh minta apa saja, dan Allah memang menunggu. Mintalah apa saja, dan Allah suka kepada orang yang minta, orang yang berdoa. Orang yang berdoa. Tapi Allah tak akan beri apa yang kita minta. Tapi Allah akan beri apa yang kita perlukan. Sebab Allah lebih tahu. Mungkin kebetulan kita minta A dapat A. Itu kebetulan. Kadang-kadang kita minta A dapat B. Minta B dapat C. Minta D dapat Z. Z dapat X. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan beri mengikut kehendak nafsu manusia. Sebab nafsu manusia itu sebahagian daripada benda yang tak elok. Benda tak elok. Solat fajar dan solat duha dan cantiklah Fiz, cantik. Cantik. Oh, inilah yang kita dinamakan insya-Allah ahli syurga. Insya-Allah amalan-amalan seperti ini dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengamal sunnah, maka dia akan berada dekat dengan Rasulullah di pada mahsyar nanti. Berada di bawah payung. Payung bersama dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Hebat. Allah akan beri apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita minta. Allah akan sebaik-baik perancang. Allah akan beri berdasar kepada apa yang kita perlukan, bukan apa kita kendaki. Minum dulu. Kalau nak berdasarkan apa yang manusia minta Allah beri, hancur dunia ni. Hancur. Hancur. Contoh. Apa yang Israel nak? Israel nak rampas semua Palestin. Hancur. Apa yang Palestin nak? Hancurkan Israel. Hancur. Apa yang rakyat Islam di Thailand nak? Sebuah negara lawan. Hancur. Apa yang Kesultanan Sulawesi nak ke atas Sabah? Mengambil balik Sabah. Kalau diizinkan hancur. Semua hancur. Apa yang Indonesia nak? Hancur. Apa yang Malaysia nak? Hancur. Kalau mengikut semua. Apa mengikut manusia? Semua manusia ni dia minta berdasar kepada kehendak dia. Itu sebuah negara. Sebuah negara. Tapi Allah tidak berikan semua. Turki tak nak gempa bumi. Tapi Allah beri. Sebab Allah tahu. Gempa bumi itu sesuai untuk Turki. Sesuai. Adalah benda yang Allah lebih tahu. Apabila sesuatu bala besar itu ditimpa, dia tak kira di situ, dia tak kira di situ ada orang alim, ada orang jahat, ada orang gay, ada orang apa-apa pun dia tak kira. Apabila tsunami datang, dia tak kira. Tengok di Aceh, hancur semua kecuali rumah Allah. Apabila tsunami. Begitu juga gempa bumi dan malapetaka. Sebab itulah, kalau dalam satu kampung, dalam satu kawasan perumahan, kalau seorang ada buat benda jahat, bertentangan dengan syariah, maka perlu ditegurkan segera. Tapi kadang-kadang dia kata, apa kau peduli? Ini kerja aku. Apa peduli? Ini rumah aku. Apa kau peduli? Aku dengan Allah, aku jagalah dosa-dosa aku. Apa kau peduli? Apa kau peduli? Dia kata, apa kau peduli? Kau jangan ganggu aku. Aku nak buat itu, buat ini. Kau sah rumah aku. Apa kau peduli? Kau peduli? Yang aku pedulinya kerana bila gempa bumi datang, bala datang, dengan rumah-rumah aku sekali hancur. Bukan rumah kau saja. Kalau rumah kau saja hancur, pergilah. Itulah ini masukkan kita kena tegur.
Kena tegur dalam kampung. Kena tegur dalam kawasan perumahan. Apabila ada benda-benda maksiat, benda-benda yang tak sesuai berlaku bertentangan dengan syariat. Itu yang dikatakan Allah akan beri. Bukan berdasarkan kepada apa yang kita kendaki, tapi berdasar kepada apa yang kita perlukan. Ya Rafi 90. Tu, saya keluar dulu ya. Ada janji dengan kawan. Wah, Rafi. Silakan. 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 Allah tidak memberi siapa yang kita harap, apa yang kita harapkan, tapi dia beri apa yang kita perlukan. Ya Ramli, Assalamualaikum Li. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Salam Jumaat. Ya, salam Jumaat. Hari ini Jumaat Day. Salam Jumaat. Kalau nak kira apa yang manusia minta. Li, apa yang Li minta? Doa. Dah tentu kaya. Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Li. Ya. Lagi apa Li? Li apa Li minta? Isteri cantik. Dah dapat cantik. Lagi apa lagi? Anak ramai. Rumah besar. Pangkat besar. Semua minta. Jadi kalau dalam dunia ini, semuanya rumah besar, pangkat besar pun, apa jadi dengan dunia? Apa jadi dengan dunia? Hancur kan? Hancur. Sebab Allah akan beri mengikut apa yang manusia minta. Apa yang manusia. Jadi Allah lebih tahu apa yang sesuai, yang diperlukan oleh seorang manusia itu. Tapi tu ada orang yang Allah beri banyak. Ada orang Allah beri sikit. Beri sikit. Ini dunia dunia banyakkan sikit itu tak penting. Tak penting. Bukan duit banyak yang menjadi ukuran. Bukan duit sikit yang menyebabkan kita rasa letih. Merana, sengsara. Bukan. Barakah itu. Sebab kita orang Islam, kita beriman, kita berpegang kepada hari akhirat. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Tahu tak hari pembalasan apa? Judgment Day. Tahu tak Judgment Day apa dia? Menghitung apa yang kau buat dan apa yang kau tak buat. Apa yang kau buat, apa jahat sama ada tak buat. Kena hitung. Kena hitung. Orang kaya dia senang di dunia. Belum tentu senang di akhirat. Orang miskin dia susah di dunia. InsyaAllah dia akan senang di syurga. Rasulullah kata, aku lihat dalam syurga ramainya orang kaya. Aku lihat dalam syurga, ramainya orang miskin. Aku lihat dalam neraka ramainya orang kaya. So kita pilihlah. Kalau nak jadi kaya, potensi masuk neraka. Kalau kau miskin sekarang, sederhana hidupnya, potensi masuk syurga. So choice is yours. Kita yang buat pilihan. Sebab itulah, kita jangan meletakkan kebahagiaan itu dengan dunia. Oh, kereta besar bahagianya. Tak betul. Rumah besar bahagianya. Tak betul. Jadi apabila kita meletakkan rumah besar baru mengatakan bahagia, maka kita akan berdoa, Ya Allah, belilah rumah besar. Sebab umbi pegangan kita itu tidak tepat. Allah dah beri dah nikmat. Macam-macam Allah beri nikmat. Kita harus ingat Rasulullah sendiri sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, Ya Rabbi. Aku nak hidup dalam keadaan kemiskinan. Rasulullah berdoa. Itu cara Rasulullah doa. Sebab itu Rasulullah ada satu atau dua saja pakaian satu masa. Itu Rasulullah. Kita kata miskin. Berapa banyak pakaian kau dalam gerobak? 10 lai? 20 lai? Pakaian dalam gerobak. Berapa banyak? Kau miskin kau kata. Tapi berapa banyak pakaian kau ada? Dan berapa banyak kasut yang kata ada? Berapa banyak? Banyak. Dah guna semua tak? Dah bersyukur tak atas nikmat yang Allah beri? Dah pakai ke pakaian itu ke masjid? Dah pakai ke? Atau beli pakaian untuk menunjuk-nunjuk? Tengok aku pakaian baru, branded. Itu sudah takbur. Adakah kita sudah pakai pakaian kita yang cantik-cantik itu ke masjid? Jadi tak parallel di antara syukur kepada nikmat Allah dengan perbuatan kita. Alhamdulillah dapat gaji banyak sikit. Beli pakaian untuk solat ke masjid yang baru sikit. Pergi beli solat. Jubah ke apa ke. Hari ini hari Jumaat. Pakai pakaian paling baru. Paling kita nak. Pergi solat. Itu baru bersyukur. Bukan setakat bersyukur, setakat mulut saja. Tapi terus pergi beli.
pakaian untuk kita pergi ke masjid. Jadi pakaian yang kita beli itu sudah sampai ke masjid. Berapa banyak pakaian kita tak pernah sampai masjid? Berapa banyak? Assalamualaikum, salam Jumaat tu. Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, lama tak nampak hati. Atau doakan hati sehat. Hati sehat. Tajuk kita hari ini. Allah akan beri berdasar kepada apa yang kita perlukan. Bukan berdasar apa yang kita harapkan. Jadi kalau yang kita harapkan itu tak dapat, itu biasa. Tak payah melenting lah. Tak payah. Tak payah moncong. Tak payah. Tak payah. Kalau kita minta Allah tak beri itu, ada itu yang terbaik. Sebab itu, Sayyidina Umar selalu berdoa. Kalau doa aku tidak dimakbulkan, aku redha. Sebab Allah tahu apa yang baik padaku. Sebab aku nak berdoa je. Aku tak kisah apa aku minta, Allah tak beri. Tapi aku lebih takut. Aku jadi orang yang sombong, tak nak berdoa kepada Allah SWT. Itu kata Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab doa itu satu ibadah. Doa itu sendiri satu ibadah. Doa, banyak-banyak doa. Tak dapat, tak apa. Tak dapat, tak apa. Allahu Akbar. Ya Allah, permulahkan urusan aku hari ini. Ya Allah. Lindungilah diriku dan ahli kurangku dari api neraka, ya Allah. Ya Allah, tingkatkanlah iman. Ya Allah, rajinkanlah ahli keluargaku solat, ya Allah. Ya Allah, permudahlah keluargaku dan diriku baca Al-Quran. Ya Allah, ringankanlah tanganku untuk sedekah walaupun RM1, ya Allah. RM1 sehari, ya Allah. Berdoa, minta banyak-banyak. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Remahnya kami, bodohnya kami, hinanya kami, ya Allah. Hanya padamu kami berharap untuk mengangkatkan kami, ya Allah. Supaya kami menjadi orang yang baik-baik. Sebab orang yang baik-baik itu, orang yang paling disayangi oleh Allah SWT. Minta. Banyak benda boleh minta. Ya Allah, kekalkanlah sihatku, ya Allah. Supaya aku lebih ke masjid, sentiasa pergi ke masjid, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah aku, ya Allah, sihat. Supaya aku dapat sujud kepadamu dengan baik. Dapat duduk antara dua sujud dengan baik, ya Allah. Dapat berdoa kepada, ya Allah, kekalkanlah sihat, ya Allah. Minta. Dah sihat tu, minta. Dah sihat pun kena minta. Dah minta. Dah kaya tu, minta. Dah solat 5 waktu tu, minta lagi. Minta solat-solat sunat. Minta. Malasnya solat duha 2 kan. Tak apalah, kita buat 4. Macam tu baru betul. Malasnya duha hari ni buat 4. Tak apalah, aku buat 8. Malasnya duha hari ni 8. Tak apalah, aku buat 12. Itu baru betul. Baru betul. Rencana Allah itu lebih baik dari rencana kita. Kita kena faham. Sebab itu kena redha. Bagi orang kaya, diuji dengan kaya. Bagi orang miskin, diuji dengan miskin. Sama ada kaya atau miskin, susah atau senang, itu bukan ukuran. Dari segi kita dengan Allah SWT. Bukan ukuran. Bukan. Dari segi sayangnya Allah kepada kita, bukan terletak kepada hal-hal dunia. Ini kita kena faham. Bukan terletak kepada hal-hal dunia. Terletak kekayaan, kecantikan, kecerdikan. Itu semua itu tiada ada kaitan dengan sayangnya Allah SWT kepada kita. Kita harus ingat. Rasulullah tak pernah sekolah. Buta huruf. Tapi Allah sayang dia. Dia boleh hafal Al-Quran. Dia boleh dia bijak mentadbir negara. Dia buat macam-macam sebab Allah sayang. Jadi pokok pangkal di situ, kita kena berusaha supaya Allah sayang kita. Allah sayang kita. Warhamni. Ya Allah, sayangilah aku. Sayang, kita minta. Dalam duduk antara dua sujud, Rabbi firli. Ya Allah, warhamni. Kita minta dengan Allah. Minta sayang. Sebab apabila Allah sayang, semua okey. Susah, duit tak ada. Okey je. Senang, duit banyak. Okey je. Tak sombong, tak ada. Tak ada ego, tak ada. Semakin banyak duit, semakin banyak sedekah. Semakin banyak. Sebab itu orang yang banyak duit, beriman dan disayangi oleh Allah SWT, apabila dia duit banyak. Apabila diminta infak, senang saja. Senang. Pada satu hari Rasulullah beritahu kepada sahabat, ya sahabat, kita perlukan dana untuk mempersiapkan peperangan kita dengan orang kafir. Maka Sayyidina Umar datang. Ya Rasulullah, ini sumbanganku untuk fi sabilillah. Rasulullah letak harta. Rasulullah tanya dia, berapa banyak kau bawa untuk sumbang kepada jalan Allah ini? Aku bawa separuh daripada harta aku. Sayyidina Umar ni kaya dah, jutawan. Jutawan. Aku buat separuh lagi aku tinggalkan rumah. Sekejap lagi datang Sayyidina Abu Bakar. Ini sumbanganku. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, apa sumbangan kau kali ini? Aku sumbang semua hartaku. Semua hartaku aku sumbang fi sabilillah. Habis itu apa yang ada kat rumah? Aku ada Allah dengan Rasulullah. You tengok martabat. Sebab itu Rasulullah kata,
Iman Sayyidina Abu Bakar ni kalau banding dengan iman seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ni, berat lagi. Berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Tapi itulah cara dia. Cara dia. Itulah cara mereka beribadah kepada Allah SWT. Jadi Allah beri. Mereka tidak takut kepada miskin. Dia tak takut sebab rezeki daripada Allah. Dia tak takut. Tapi dia takut dia tidak boleh infak di jalan Allah. Kita kedekut. Ada duit RM1, sedekah RM1. Jauh sekali nak ambil RM100 bagi. Jauh sekali. Tapi kalau minta dengan Allah, ya Allah, bagi aku jadi jutawan. Hipokrit dengan siapa kita ni? Hipokrit dengan siapa? Kita tak perlu hipokrit. Itu yang penting kepada kita. Jadi apa yang kita minta, semestinya Allah tak akan bagi. Tapi Allah nak kita minta. Nak. Allah minta. Awak tak minta. Allah kata orang sombong. Orang yang tak minta dengan aku, orang tak berdoa dengan aku, orang yang sombong. Tapi orang yang minta, tak semesti aku beri. Tak semesti aku beri. Aku akan beri mengikut apa yang dia perlukan. Ya Allah, aku miskin, ya Allah. Aku perlukan wang, aku perlukan ini. Allah tahu, Allah dengar. Dia bagi mengikut sekadar yang dia dapat. Mengikut sekadar yang dia boleh perlukan. Allah tidak selalunya berikan apa yang kita inginkan. Tapi sentiasa berikan apa yang kita perlukan. Tapi Allah tak bagi duit. Allah tak bagi untung banyak. Menyebabkan saya susah. Habis tu, apabila kau susah, apa kau buat? Saya tak berhenti ikhtiar supaya dapat lagi. Bagus. Lagi? Aku berdoa kepada Allah. Bagus. Kau berdoa lagi. Lagi? Aku sabar. Aku sabar menanti sumbangan daripada Allah SWT. Bagus. Lagi? Aku redha. Walau apa yang diberi oleh Allah SWT. Dia beri aku redha. Tak beri aku redha. Itu yang Allah nak. Dan itulah orang yang berada di syurga. Walaupun dia miskin. Sebab dia miskin itu menyebabkan dia redha dan dia sabar. Pahala berlipat ganda. Kerana dia miskin itu dia mendapat pahala berlipat ganda. Sebab dia redha dan sabar. Dengan ujian daripada Allah SWT. Itu kelebihan. Hebat orang sabar. Pahala lebih tinggi daripada orang bersedekah. Orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu lebih tinggi. Orang sabar. Orang yang sabar ini orang miskin atau orang kaya? Ramainya orang sabar. Orang miskin atau orang kaya? Sudah semestinya orang miskin. Orang kaya sabar. Aku sabar ada 1 juta. Aku sabar ada 10 juta. Sabar aku ni. Adakah macam tu? Tak ada. Aku sabar. Ada RM10 je. Nak makan apa ya anak isteri aku hari ni? InsyaAllah lah kita compare bagi-bahagi. Macam tu. Sabar. Itu baru sabar. Baru sabar. Tiba-tiba sakit, ya Allah, sakitnya, demam, ya Allah, sakit lutut, ya Allah, susahnya nak solat. Sabar, kena solat juga. Solat juga, sabar, tak boleh solat duduk atas kursi, solat juga, ya Allah, solat juga. Aku selalu solat duha 8 rakaat, hari ini nak buat 12, ya Allah, walaupun sakit. Buat juga. Pahala berlipat ganda. Orang solat, orang sakit, sedang sakit, diuji dengan sakit. Bila dia solat, pahalanya besar. Berbanding dengan orang yang kaya raya, solat dalam istana, dalam rumah besar. Ada kelebihan. Sebab itulah orang miskin lebih ramai dalam syurga. Sebab hasil daripada ujian dia itu tidak terjejas. Dan sehingga aman ibadat dia. Tak bergoncang apa yang dia lakukan. Tak bergoncang. Dari segi memunajat kepada Allah SWT. Sentiasa bangun, tahajud, bangun. Pukul 3, pukul 4, pukul 5, bangun. Bangun. Menyepi. Walaupun Allah janji orang yang tahajud, orang dapat murah rezeki, orang itu, orang ini. Itu janji Allah. Janji Allah. Kita jangan marah. Allah janji. Jangan Allah. Sebab janji Allah itu pasti. Cuma kita tak tahu bila. Sebab Allah nak uji. Allah nak uji. Allah beritahu malaikat, you tengok hamba-Ku. You tengok hamba-Ku. Dia solat tahajud tak berhenti setiap malam. Dia minta itu, minta ini. Allahu Akbar. Aku sayang dia. Aku sayang dia. Aku nak tengok lagi. Apa lagi? Adakah dia betul-betul solat ikhlas? Aku nak tengok lagi. Malam besok solat lagi. Malam lusa solat lagi. Dan apa mana? Dah bertahun-tahun dia solat tahajud tak berhenti. Allah. Aku letakkan dia di dalam syurga. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Assalamualaikum ayah. Lama tak dengar ayah berbebel. Abu Bak. Bak. Solat lagi. Buat bisnes. Buat rumah lambat laku. Nak marah. Jangan marah. Lambat laku. Jangan marah. Ujian. Mungkin pembeli itu adalah orang yang sesuai dengan kita. Contoh. Aku minta kepada Allah sentaiga bunga agar dia beri aku kaktus yang berduri. Aku minta kepada Allah haiwan mugil dan cantik
dia beri aku ulat berbulu. Ini pantun orang lama-lama. Orang lama-lama. Aku sempat sedih, kecewa dan protes. Lain macam. Betapa tidak adilnya ini. Tapi kemudian kaktus itu berbunga. Sangat indah dan ulat pun tumbuh dan berubah menjadi kupu-kupu yang teramat cantik. Itulah jalan Allah, indah pada waktunya. Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Allah memberi apa yang kita perlukan. Walau kadang sedih, kecewa yang berlaku. Allah tak beri kupu-kupu kepada kita, tapi dia beri ulat. Beri ulat. Allah beri ulat. Allahu Akbar. Gelinya. Kita tak tahu bahawasanya daripada ulat itu jadi kupu-kupu. Bila jadi kupu-kupu, Allah cantiknya kupu-kupu. Inilah manusia. Masa dapat benda ulat, Allah lebih tahu. Ulat tu kupu-kupu, Allah dah tahu dah. Tapi kita tak tahu. Contoh, supaya juga macam ulat ni suatu benda yang menggelikan, menyedihkan, menjijikkan. Tapi ada yang cantik selain daripada hujan itu. Ini yang kita kena sabar. Tapi kalau kau tak sabar, kau ambil ulat tu, kau hempuk dengan kayu, mampus ulat tu sampai bila kau tak dapat kupu-kupu. Sampai bila kau tak dapat kupu-kupu. Jadi apabila diuji, ujian itu ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Selepas daripada ulat jadi apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu kan cantik. Cantik. Itu yang kita nak. Wah, cantik. Tapi kita manusia ni gelojok. Kalau nak terus dapat. Kupu-kupu cantiknya. Aku nak kupu-kupu. Allah tak bagi kupu-kupu. Dia bagi ulat dulu. Supaya kau mengenal kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah beri apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahu. Maka ikhlaslah hati untuk menerimanya. Allah tak izinkan bermakna Allah tak reda. Sesungguhnya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah tahu. Allah uji. Kadang dalam rumah tangga pun Allah uji. Allah uji isteri kita. Allah uji dengan anak kita. Sikit nakal ke, sikit malas ke. Allah uji. Kita sabar. Sebab ujian itulah yang mengembirakan kita. Hujan. Kalau dalam rumah kita tak ada masalah langsung, anak-anak tak nakal langsung, apa disuruh terus buat, tak ada apa salah dia buat, dia boring tau. Boring. Boringnya cucu aku macam ni. Boringnya. So kita bagi cuit dia. Kita bagi cuit dia. Nakal. Dia cuit dia. Dia pun melatah. Itulah kemesraan dalam rumah tangga. Kemesraan sekali-sekali. Sama juga dengan isteri. Biar dia moncong sekali-sekali. Seronok moncong. Awal-awal siang-siang ni moncong tak apalah. Lepas asal tak boleh moncong lah. Bahaya. Bahaya. Macam tu lah. Jadi kalau suami buat hal sekali-sekala. Itu yang bagus tu. Bagus. Itu yang bagus untuk kita. Jadi sebelum kita meneruskan buat bicara kita. Kita baca surah Al-Fatihah. Alah, jeli pula dah. Kita baca surah Al-Fatihah. Dan kita niatkan surah Al-Fatihah kita baca itu, kita sedekah pahalanya kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, pada diri kita, sahabat, rakan-rakan, jiran-jiran, geng-geng Cook of the Day bersama dengan tu, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Semoga mendapat pahala Al-Fatihah yang kita bacakan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Di antara tempat bacaan Al-Fatihah yang kita kena jaga, apabila sebut, di antaranya ialah apabila sebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul-betul kena sebut. Kena sebut baik-baik supaya tidak silap. Sebab itu sebut nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim ni paling banyak disebut di antara nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Paling banyak. Yalah, apa pun kita nak buat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Jangan cepat sangat. Biar makhraj tu biar cantik sikit, biar cantik. Sebab ini
kita menyebut nama Allah, menyebut Ar-Rahman, apa ni, pemurah, Ar-Rahim, penyayang. Jadi kita duk sebut pemurah, penyayang, tapi cara sebut kita tu backing. Cara sebut kita tu keras, tidak lembut. Apabila pemurah, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Macam mana kita sebut nama-nama anak kita yang kita sayang? Ala Afiq. Macam tu kan? Halo Hati. Macam Hati masa baby-baby dulu. Hati. Kita. Jadi Allah suka orang memuji dia. Allah suka. Sebab itu Allah suka orang puji dia. Mesti sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji. Allah minta kita puji. Bukan nak kutuk Allah. Tak boleh. Tak boleh. Kita puji Allah. Allah suka dipuji. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama dalam solat. Betulkan ayat dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahim dulu. Banyak tu nak betul tu. Jangan cepat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu biar cantik. Ya Allah, aku tidak menyebut nama lain, ya Allah. Aku hanya menyebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah setiap kali apa yang kita lakukan. Setiap kali perbuatan kita, ya Allah, setiap kali aku nak buat, aku mesti menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemurah, sayang. Kamu nak pergi lepang anak? Tak boleh lah. Tak boleh. Sebut Bismillahirrahmanirrahim, kau pergi lepang. Tak boleh. Kau pergi marah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Padam muka dia. Tak boleh. Macam tu. Tak masuk dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak masuk. Tak masuk. Apabila kau sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, pemurah. Allah ni pemurah. Pemurah. Ya, kau tak minta ke? Kau minta ke dia beri? Kau usaha ke tak usaha ke dia beri? Apabila dia sayang, dia pilih. Dia pilih. Tapi tu orang kafir pun banyak. Ya, Allah itu memang pemurah. Dia bagi. Kau tengoklah Amerika kaya, Jepun kaya, Korea kaya, mana-mana lagi kaya. Norway kaya, cantik lagi. Allah beri. Allah beri. Sebab itu dia pemurah kan. Allah ni boros. Boros dia beri. Sebab dunia ni pada sisi Allah tak ada apa. Very small. Pada apa? Very small. Hanya setitik air saja dunia ni. Pada Allah. Jadi tak ada apa. Kita tak payah dengki lah. Tak payah dengki lah. Dengan orang kafir, dia kaya, ada bangunan 100 tingkat, 1000 tingkat. Kita peduli apa? Semua itu tinggal. You tengok apa yang berlaku di Turki. Bangunan apartmen. Berpuluh-puluh tingkat. Apa dia orang buat? Masa nak gempa bumi tu, semua orang lari kan? Masa ada siren tu, semua orang lari. Berarti semua orang tinggal dunia. Itu iktibar yang kita boleh ambil daripada apabila malapetaka berlaku. Orang akan tinggal dunia. Kereta, mana ada orang, oi kereta aku, kereta aku. Tak ada, tak ada. Nyawa aku, anak aku, isteri aku, mak aku. Itu yang ada. Yang lain tak ada. Tak ada. Jadi apabila berlaku gempa bumi di Turki, semua orang tinggal dunia. Tak ada orang nak dunia. Tak ada. Itu iktibar yang kita boleh ambil. Kita jangan seronok sangat. Di Malaysia tak ada gempa bumi, tapi iktibar di Turki itu kita boleh ambil iktibar. Itulah dunia. Orang akan tinggal apabila dunia ini jelas menjadi malapetaka kepada manusia. Sama juga dengan tempat kita pun sama. Sama. Jadi kita janganlah fokus kepada dunia. Itulah dunia. Belum kiamat lagi dah tinggal dah. Sebab apa? Oh, bangunan ni bahaya. Tak boleh duduk. You tahu berapa puluh juta bangunan tu dia buat? Berjuta-juta. Tapi tak boleh. Ni bahaya. Itulah dunia. Dunia ni bahaya. Dunia ni fata morgana. Tak ada apa. Dunia ni is nothing. Nothing. Tapi tu takkan kita nak duduk miskin? Kau kena usaha lah. Kau kena usaha yang tu. Kena usaha, jangan berhenti. Cari ilmu. Ilmu fi sabilillah. Siap satu langkah kau pergi mencari ilmu. Siap satu langkah kau menuju ke masjid. Akan dikira pahala. Kalau akhirnya pak meninggal, masuk syurga. Orang pergi mencari ilmu. Orang pergi solat di masjid. Ganjaran besar. Allah adil dalam soal menjaga hambanya. Besar ganjarannya. Itulah yang penting kepada kita. Jadi apa yang berlaku di Turki itu jelas. Orang tak nak dunia sebenarnya. Tak nak. Jadi itu gambaran kepada kita. Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Apa yang kita perlu. Banyaklah cerita kenapa berlaku gempa bumi di Turki.
Ada yang upload video solat 5 waktu, nak sebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak boleh sebut. Tak boleh sebut Allahu Akbar. Nak berselawat, Allahumma salli ala Muhammad, yang paling pendek, tak boleh sebut. Tak boleh sebut Allah. Ni bukan yang muda ni. Yang tua baka dah. Tak boleh sebut Allahu Akbar. Allah kita sedih. Jadi kita jangan jadi seperti itu. Seperti itu. Kita minta apa yang kita mahu, Allah beri apa yang kita perlukan. Jadi bersyukurlah apa yang Allah beri. Sebab itu Sayyidina Ali sentiasa berdoa, ya Allah, aku bersyukur. Apa yang aku minta kau tak beri, aku reda. Sebab Allah lebih tahu apa yang baik kepadaku. Itu kaedah ahli syurga. Menantu Rasulullah, isterinya, antara 4 wanita yang menjadi ibu syurga, Fatimah, Sayyidina Ali, garanti syurga. Tetapi tidak pernah rasa kecil hati, tetapi bersyukur dan reda di atas apa yang Allah beri. Hati mereka suci nurani. Ketika mereka satu keluarga, Fatimah, Hasan, Husin dan Sayyidina Ali sedang nak makan petang, makan malam petang. Tiba-tiba datang, rumah dia diketuk orang. Dibuka pintu. Ya, apa nak? Ya Amirul Mukminin, kami lapar, dah 3 hari tak makan. Sayyidina Ali ambil makanan yang nak diberi kepada isteri dan anak tadi, beri kepada orang miskin. Malam tu mereka tak makan. Itulah ahli syurga. Itulah ahli syurga. Kita buat macam tu. Oh, kita kalau makan restoran ada orang minta sedekah. Kau tak tahu ke? Kita orang sedang makan lah. Marah. Marah ya. Dia orang datang minta sedekah pada kau. Dia ingat dia datang sendiri ke? Tak ada. Dia dihantar oleh Allah SWT untuk test kau, untuk uji hati kau. Yang kau sedang menikmati tom yum. Ikan siakap 3 rasa. Apa dia? Udang celup tepung. Sotong celup tepung. Kailan ikan masin. Lagi. Banyak. Telur dadah. Bukan telur dadah, telur dadah. Lagi banyak lagi. Tapi apabila orang datang minta sikit, minta sedekah ke, jual mainan ke apa ke, kau terus sambat dia. Allahu Akbar. Zalimnya. Kita uji sikit je, fair. Kita ni uji sikit je, fair. Allahu Akbar. Jadi beristighfarlah. Kalau ada orang pernah menghalau macam tu, istighfar banyak-banyak. Kalau kau tak nak beri, kau tak nak layan, tak apa, terima kasih dek. Tak apa, terima kasih dek. Terima kasih dek. InsyaAllah semoga rezeki adik lebih banyak di tempat lain. InsyaAllah. Macam tu. Jangan marah. Apa lagi kalau kucing datang di kaki. Sepak kau kucing tu. Allahu Akbar. Sepatutnya kau beli nasi dah tu bungkus bagi kat dia. Bagi kucing. Itu pahala yang besar. Itu orang yang sedar bahawasanya rezeki milik Allah SWT. Dia, kucing tu datang bukan minta tom yum 1 mangkuk, bukan minta 1 ekor siakap 3 rasa, bukan. Dia nak yang kepala-kepala ikan yang kau makan tak habis je. Itu pun kau tak boleh bahagi kepada makhluk Allah. Kucing itu makhluk Allah. Zalimnya kau. Allahu Akbar. Itulah kita ni. Allah. Kadang-kadang kita tengok, kita tak buat kan? Kita tak buat. Geng kita ni semua okey. Tapi orang sebelah meja tu kita tengok. Oh, teruknya dia tu. Teruknya dia tu. Itulah. Tu, cerita sikit pasal umat Islam Turki. Sampai tak reti selawat tu. Boleh buat iktibar. Ya, Fiz. Tak reti selawat. Kalau selawat tak reti, Al-Fatihah tak reti, makna tak solat lah. Allahu Akbar. Itulah. Allah mungkin belum berikan apa yang kita inginkan, tapi Allah sudah berikan apa yang kita perlu. Ini kita tak sedar. Allah mungkin belum beri apa yang kita inginkan, apa yang kita minta Allah belum berikan. Tapi yang kita tak minta Allah beri. Kita tak bersyukur. Mana ada tu? Saya minta supaya saya dapat beli kereta besar. Allah tak beri pun. Habis tu Allah tak beri apa-apa. Tak ada. Allah tak beri apa-apa pada saya. Na'udzubillah. Jangan menafikan nikmat Allah. Yang kau duk menafas tu apa dia? Yang mata kau boleh melihat tu apa dia? Bukan nikmat ke? Bukan rezeki ke? Yang telinga kau mendengar tu apa dia? Yang mulut kau boleh bercakap tu apa dia? Yang otak kau boleh fikir apa dia? Yang baju kau pakai tu bukan nikmat ke? Bukan nikmat ke? Yang boleh duduk di rumah, dalam rumah tu walaupun kecil, bukan nikmat ke? Bukan nikmat ke? Yang kau sihat tu bukan nikmat ke? Itu semua kau tak minta. Kau tak minta tapi Allah beri. Allah beri. Sedarlah.
Sedarlah. Kaya macam mana pun. Jutawan macam mana tu. Dia pakai baju satu lai je. Satu-satu masa. Adakah orang kaya pakai 20 lai? Wah, kaya dia. Dia pakai 20 lai baju dia. Adakah macam tu? Tak ada. Satu lai je, tutup aurat je. Cuma harga baju tu berbeza lah. Kita beli tempat kedai bungkus ni. Kedai guni. Dia beli kedai lain. Tapi tak apalah. Yang penting tutup aurat. Dan dia juga pakai satu lai. Sama dengan kita. Dia pakai kemeja satu lai. Atuk pun pakai kemeja satu lai. Sama dia. Sama juga orang kaya makan nasi. Orang kaya makan nasi 20 pinggan ke? Lunch. Tak ada. Bahkan lebih sikit daripada kita. Kita makan nasi dengan ikan singgah. Berpinggan-pinggan. Sebab ikan singgah sedap. Ikan singgah sedap. Campur ikan ayo. Mana boleh lawan? Tak boleh lawan. Ataupun masak lomak cili api. Woi, asam pedas sedap. Itu semua orang kaya tak boleh makan tu. Kecil manis, darah tinggi, kolesterol, gaut. Macam-macam ada. Dia macam-macam. Kilang gula ada. Kilang lemak ada. Macam-macam kilang dia ada. Dia orang kaya. Kita mana ada. Kan? Alhamdulillah. Nikmat kita. Nikmat kita. Jadi Allah mungkin belum berikan apa yang kita ingin. Mungkin je. You kena ingat. Mungkin. Mungkin besok, mungkin lusa. Mungkin kita minta Allah tak beri direct pada kita. Dia bagi kepada anak kita. Mungkin Allah tak beri lagi kepada anak kita. Dia bagi kepada cucu kita. Mungkin cucu kita tak beri lagi. Dia bagi kepada cicit kita. Mungkin dia tak beri di dunia. Tapi dia bagi kita di syurga. Itu yang kita nak beri. Mesti beri. Itu janji Allah pasti. Janji Allah pasti. Dia mesti beri. Sangat benar apa tu cakap. Sirna. Apa khabar Sirna? Hati mana hati? Hati senyap je hati. Hati, what happened to you? Okay, salam kawan-kawan ti. Jadi Allah mungkin belum beri apa yang kita minta. Tapi kita jangan berhenti minta. Jangan berhenti. Sebab orang yang berhenti minta dengan Allah ini orang yang sombong. Orang sombong ni bukan orang menunjuk, aku kereta besar ya. Bukan. Orang sombong ni sombong dengan Allah. Sombong dengan Rasulullah. Orang yang tak nak berselawat kepadaku, orang yang sombong. Itu orang sombong. Nikmat kesihatan itu paling besar kan tu? Benar sekali. Kau tak percaya? Tunggu biar orang sakit. Bila orang sakit, kalau tak mati 1 juta. Okey, sekarang hidup kau hampir nak mati. Ini duit 1 juta. Kau nak mana? Kau nak sihat ke nak duit? Aku nak sihat. Tak nak duit 1 juta. Sebab dia nak hampir mati dah. Ada ni tu. Ti rindu ke hati ni. Hei. Geng. Itu apabila sesuatu nikmat ditarik. Oh, berat. Nikmat mata. Boleh melihat. Coba pejam sekali. Pejam ikat 3 hari 3 malam. Tak boleh buka. Letak duit 1 juta. Okey, kau nak lihat mata kau nak lihat kan nak duit 1 juta. Aku nak lihat balik lah. Aku tak nak duit 1 juta. Itu baru satu panca indera. Baru mata. Apa harga telinga? Apa harga hidung? Apa harga mulut? Apa harga sehat? Apa harga otak? Apa harga keluarga kita? Apa harga ibu bapa kita? Apa harga family kita? Apabila Allah tarik satu je. Tarik sikit je. Bukan banyak pun. Bagi sesemua je. Dah menggelabah dah. Dah menggelabah. Nikmat Allah. Jadi kalau Allah mungkin belum beri apa yang kita inginkan, bersabarlah. Sebab apa yang penting kepada kita bukan minta apa yang kita akan dapat. Tidak. Yang penting kepada kita ialah kita boleh berdoa. Ya Allah, aku bersyukur. Sayyidina Umar kata, aku bersyukur ya Allah kerana aku sentiasa berdoa padamu. Sayyidina Umar tak pernah kata, ya Allah, aku dah minta 20 kali. Kenapa tak bagi? Tak ada. Sirah Sayyidina Umar tak ada. Sirah Sayyidina Umar ialah orang yang sentiasa bersyukur. Sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Dapat tak dapat itu hak Allah. Apa yang terbaik kepada kita. Jadi kalau nak kira lah. Nak ambil kira. Apa yang kita minta semua dapat. Hancur dunia ni. Dunia sekarang ini aman. Kerana Allah bagi mengikut keperluan. Setiap umat manusia. 7 bilion manusia. Kalau Allah bagi mengikut yang minta. Orang Cina minta kaya. Orang Jepun minta kaya. Orang tu minta kuat. Nak jadi robot. Orang tu nak ini macam-macam. Hancur dah. Tak ada 3 bulan. Hancur dunia. Kalau nak ikut nafsu manusia. Tapi Allah maha kaya. Maha kuat. Maha agung. Dia maha tahu. Maka dunia masih aman. Belum kiamat. Belum kiamat. Sirna. Ya, terima kasih. Salam Tok. Alhamdulillah Tok sihat. Sehat. Alhamdulillah. Tapi kena selalu minum air. Allah tidak memberi apa yang kita harapkan. Tapi dia beri apa yang kita perlukan.
Kadang-kadang kita sedih, kecewa, terluka, tapi jauh di atas segalanya. Dia sedang mengaturkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jalan yang kita pilih, Allah itu akan indah kepada masanya. Pada masanya. Pada masanya. Indah. Indah. Memang Allah Maha Penentu segalanya. Maha Penentu, Maha Tahu, Maha Baik untuk kita. Baik apa tu? Saya tak kaya-kaya tu. Oh, Allah tak beri, Allah tak sayang. Allah tak beri kau kaya lah, Allah sayang kau. Sebab bila kau tak kaya, tapi kau masih redha, kau masih sabar, kau masih solat. Solat banyak, bangun tahajud, kau masih solat. Tak kaya, makin kuat. Sebab dengan cara itulah memudahkan. Dari itulah Allah nak ambil kau masuk dalam syurga. Masuklah syurga. Kerana kau miskin lah kau masuk syurga. Tapi kalau kau kaya, kau masuk neraka, mana kau nak? Kalaulah kau dapat tahu, kau semak dalam Google, kau cek aku berada di mana. Apabila aku kaya, aku berada di mana. Apabila aku miskin, aku berada di mana. Coba cek dalam Google. Oh ya Atuk, kalau Atuk kaya ada di mana? Neraka. Cek lagi. Atuk, kalau Atuk miskin di mana? Syurga. Atuk pilih miskin. Kalau kita tahu. Dan memang pun kita boleh tahu sekarang. Sebab Rasulullah kata, aku lihat orang yang ramai dalam neraka ialah orang kaya. Orang miskin dalam syurga. Itulah sudah diberitahu gambaran oleh Rasulullah SAW. Jangan sedih lah. Jangan berana lah. Jangan merungut lah. Jangan kecewa lah. Jangan terluka lah. Jangan down lah. Kalau kita susah ke apa. Just redha. Relax je. Ya Allah. Allah masih bersamaku. Allah masih bersamaku. Syaitan jauh daripada kita. Bila orang kaya, syaitan ramai. Syaitan rapat orang kaya. Sebab itu orang kaya, ego, orang kaya, sombong, orang kaya. Sebab syaitan ramai dengan dia. Syaitan tak suka orang miskin. Terutama orang miskin yang kuat solat, kuat beribadat, kuat sedekah. Ada RM1, bagi lagi 10 sen kepada masjid. Macam tu. Macam tu. Bagi orang kaya, dia ada RM1 juta. Wah, hari ini aku sedekah RM100. RM1 juta, RM1 berapa sen? Tapi bagi miskin, hari ini aku ada RM10. Aku bagi RM5 ke masjid. 50% daripada harta, daripada duit dia pada masa itu dia beri. Itulah nilai Allah SWT kepada kita. Sebab itu, RM1 orang miskin, besar pahalanya berganda-ganda daripada RM1 juta orang kaya. Kita jangan lepaskan peluang. Duit sikit tu, tak apalah saya nak makan. Rugilah kau sebab RM1 value dia boleh jadi 70,000 kali ganda. Orang tu RM1 juta, mungkin 1 kali ganda je dia dapat. Anak nak kahwin pun minta sponsor dengan mak pak. Itu silap. Silap ti. Silap. Anak yang nak kahwin minta sponsor dengan pak, itu silap. Dia sudah lari. Dia kena berbalik kepada pangkal jalan ti. Kita nasihatkan dia. Apa yang membolehkan sah nikah? Apa yang harus? Itu saja. Apa yang harus dan apa yang sunat. Jangan jadi sampai kepada perkara-perkara yang mudaratkan. Berhutang dan sebagainya. Ini silap. Silap. Sebab itu Rasulullah kata dah. Aku tidak tinggalkan pusaka kepada umatku. Ialah hanya 2. Al-Quran dan hadis. Berpeganglah. Dan Rasulullah sendiri pun memang dia tidak tinggal harta. Tidak tinggal harta. Tidak. Rasulullah ni orang maha kaya. Paling kaya. Presiden. Perdana Menteri. Tetapi Allah tidak tinggal harta kepada Fatimah. Tidak. Dan Fatimah hidup secara sederhana. Jadi anak-anak kita kena berkata, janganlah kita nak kahwin ni malu. Ini tak betul ni. Malu mak. Kalau kita kahwin, kita tak buat kunuri besar-besar malu. Itu sudah lari. Ini yang bolehnya. Nauzubillah lah, minta jauh. Mungkin dia akan kahwin, dia tak akan bahagia. Sebab natijah dia kahwin tu, why you marry? Why? Kenapa kau kahwin? Kerana cinta? Kerana harta? Kerana ilmu? Kerana pangkat? Itu semua tak betul. Saya kahwin kerana Allah SWT. Saya kahwin kerana sunnah Rasulullah SAW. Ramai orang tak kahwin. Sahabat Rasulullah pun ramai tak kahwin. Masuk syurga. Dari syurga. Tak ada masalah. Tidak wajib kahwin. Tidak wajib. Tapi sunnah. Sunnah. Jadi kita kena berbalik kepada apa yang Rasulullah sarankan nak kahwin. Sahabat Rasulullah kahwin dengan hanya sebuah Al-Quran. Mas kahwin. Sahabat Rasulullah, Rasulullah pergi meminang. Rasulullah sendiri pergi meminang. Hanya baca surah Al-Fatihah. Mereka syurga. Yang kita nak. Aman damai. Yang kita nak. Korom dari susah jadi kaya raya. Lepas tu laknat Allah. Wan tahu pun. Kurum. Kurum.
Kurung. Orang putih panggil kurung, bilik sejuk. Tengok korung. Kurung. Allah mungkin belum berikan apa yang kita inginkan. Tapi Allah sudah berikan apa yang kita perlukan. Ini yang kita silap, yang kita tak recall. Kita duk minta daripada pagi, daripada semalam. Tapi kita tak bersyukur dengan apa yang kita perlukan Allah dah beri. Oh, ini atuk pun silap. Banyak juga kita dengan Allah. Sebab tu kita kena selalu istighfar. Astagfirullah. Banyak jadi nikmatmu. Nikmat mana lagi yang kau nak ingkari? Nikmat bangun pagi, nikmat. Semua nikmat. Sekali hari nikmat. Jalan di kampung nikmat. Tengok pokok, tengok daun hijau. Mata. Mana boleh lagi berfungsi? Kalau tengok daun nampak biru, habislah kau. Habislah kau. Tiba-tiba tengok daun pokok. Kenapa pokok semua biru? Habislah kau. Hilang nikmat. Hilang nikmat, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat itu penting? Hari Jumaat. Kerana hari Jumaat lah Nabi Adam dijadikan. Nabi Adam bukan dilahirkan. Jangan silap. Satu-satunya makhluk di muka bumi yang tak ada pak, tak ada mak. Makhluk di muka bumi yang ada mak, tak ada pak. Jangan main. Tapi yang tak ada mak, tak ada pak, Nabi Adam. Yang tak ada pak, ada mak, Nabi Isa. Nabi Isa. Yang mak bapak meninggal menjadi yatim piatu, Rasulullah. Rasulullah. Hebat kan? Hebat. Hari Jumaat. Hari Jumaat Nabi Adam dijadikan. Tok Ki kita dulu dijadikan pada hari Jumaat. Happy birthday Tok Ki. Buat happy birthday. Happy birthday kepada Nabi Adam alaihissalam. Happy birthday. Tapi yang sedihnya, hari Jumaat juga Nabi Adam dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat juga. Hari Jumaat. Sebab itu hari Jumaat ni, siapa yang meninggal hari Jumaat, maka lepas daripada siksa kubur. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa, ya Allah, matilah aku dalam husnul khatimah. Matilah semua family ku dalam husnul khatimah. Dan matikanlah pada hari Jumaat. Kena doa. Sebab orang yang mati hari Jumaat ini lepas siksa kubur. Lepas siksa kubur kena minta. Jadi kalau hari ini tak mati lagi, insyaAllah lah Jumaat depan. Berani ke orang minta? Setiap kali Jumaat sampai masa, ini hari Jumaat. Semoga matilah aku. Ada orang berani ke? Ada orang berani ke? Berani ke? Allah tidak beri apa yang kita harapkan, tapi Allah beri apa yang kita perlukan. Walaupun ia membuatkan kita sedih, kecewa dan terluka, namun jauh di atas segalanya, Allah sedang mengaturkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jauh di atas segalanya. Jauh di atas segalanya. Atuk dah lalu semua ni. Kekayaan dunia ni atuk dah lalu semua ni. Perniagaan jatuh, bangun, apa sudah lalu. Tapi yang terakhirnya, terakhirnya hidup dalam keadaan sederhana, itu yang terbaik. Dengan nenek engkau, dengan anak-anak, dengan cucu. Kalau dulu, Allahu Akbar. Pagi breakfast Kota Baru. Pergi meeting lunch Kuala Lumpur. Night flight lagi. Meeting lagi. Petang di Kuching. Meeting lagi. Kemudian besok morning breakfast Kuching. Kemudian balik Kuala Lumpur. Begitulah lah. Tinggal anak dan isteri. Allahu Akbar. Apa yang kujar sangat ni, Atuk? Apa yang kujarkan? Akhir sekali kau kejar kebahagiaan. Kebahagiaan itu berada di depan kau. Berada di sekeliling kau. Kau tak apalah, cepat, tak payah cari jauh-jauh. Tak payah. Tak payah cari jauh-jauh. Benda tu ada. Tapi, you kena find lah. You kena carilah. You kena jumpa lah benda tu. Nak jumpa nak cari kat mana tu? Kau solat lah 5 waktu. Kau solat duha. Benda tu ada di sana. Kau zikirlah. Kau berselawatlah. Benda tu ada di sana. Ada di sana. Ada di sana, insyaAllah. Kau akan jumpa. Kau akan tergerak. Itu yang penting. Tu, kita ni sentiasa kufur nikmat. Nauzubillah min zalik. Memang benar. Atuk setuju saya. Kufur nikmat. Pakai Azia. Pakai Honda. Masih lagi tak puas hati. Nak kereta Audi pula. Allahu Akbar. Kenapa kau tak sedekah? Tak boleh sedekah, tak sempat. Duit buat beli kereta Audi. Allahu Akbar. Allah bagi duit, rezeki kat kau. Dia nak suruh kau bagi ke masjid. Tapi kau tak bagi ya. Kau tak bagi Allah. Pam, Audi tu accident. Hancur. Hancur. Nenek masak apa tu? Nenek masak mi goreng campur kuih tiaw. Mi campur kuih tiaw goreng. Kita cuba buat baik, tapi di sekeliling kita tak baik. Ada juga ni. Nak istiqamah ke jalan kebaikan itu penuh dengan 1001 dugaan dan cabaran. Ada juga. Kita dah okey dah. Family kita dah okey dah. Tapi adalah jiran-jiran yang tak baik. Itulah test.
Sebab Allah sayang kita. Allah sayang kita. Dia test juga dengan jiran. Perangai jiran lah. Bising lah. Kena pula perangai jiran kita orang bukan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tak boleh marah dia. Sebab sekali dia buat bising, sekali orang kafir jiran buat bising, kita dapat pahala. Kita dapat pahala, bro. Kalau atuk pergi setiap alam, balik setiap alam, di atas tu dengan pukul 3 pagi menumbuk sambal, kedukuk. Saya tahu kan. Duduk flat macam tu kan. Kedukuk. Oh, dah mula dah. Dah mula pukul 3 pagi. Tapi bagus juga. Dikejutkan kita bangun tahajud. Ada baiknya. Terima kasih, bro. Atas tu. Dia buat asyik lemak ke apa, tak tahulah berniaga dia kan. Ada juga. Jadi cubaan, dugaan. Jadi kita sabar dengan jiran-jiran yang naughty-naughty ni. Kita dapat pahala. Tak perlu tunjuk hebat kita. Oi, kau tahu tak? Kau tak kenal tak aku? Aku hentam kau, baru tahu tak? Kau buat bising je. Itu bukan cara dia. Bukan hindun. Assalamualaikum dan salam. Waalaikumsalam. Salam jemaah tu. Serta sahabat syurga, maafkan saya tengah kerja. Silakan niat hindun, niat aku kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga rezeki ini berkah kepadaku. Berkah hindun, berkah. Ya, hati. Hindun Jafar. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Barang siapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, nescaya dia akan menguji dengan kesusahan. Barang siapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, nescaya Allah akan uji dia kesusahan. Benda simple je, very straightforward. Very straightforward. Dia akan uji dengan kesusahan. Whatever lah kesusahan tu. Kesusahannya kita ni. Jadi apabila kita diuji, siapa? Apa dia? Adik. Apa dia? Telefon cucu pula bunyi. Macam-macam cucu kita. Jadi barang siapa yang Allah mahu kebaikan untuknya. Maksud kebaikan apabila Allah sayang kita, dia akan uji kita. Sebab apabila Allah uji kita dengan kesusahan, kesedihan, tak kira lah sakit ke, kereta aksiden ke, apa-apa dah, maka kita Allah, makin rapat kita, makin banyak. Kalau hari biasa, apabila rasa senang, kemewahan dengan rezeki Allah beri, sehari tak sampai 100 pun, berzikir kepada Allah. Tapi apabila diuji 1000 sehari, senang je. Berselawat, berzikir, senang je 1000 satu hari kepada Allah. Kan? Aku sayang kepada hati. Allah kata, aku sayang kepada hati. Supaya dia bagi susah sikit. Apabila lagi susah, Allahu Akbar. Apalah dosaku. Mohon ampun dah. Allahu Akbar. Dah seminggu dah tak tahajud. Allahu Akbar. Malam ni bangun tahajud. Allah, ada masalah lagi. Anak buah hal. Anak uji ya Allah. Ya Allah, aku tak mampu membimbing anakku ya Allah. Ya barik. Ya Allah, aku serahkan anakku kepadamu ya Allah. Aku serah kepada anakku kepadamu ya Allah. Aku tak mampu sebagai seorang ibu ya Allah. Berdoa. Berdoa. Allah sayang tu. Allah sayang. Allah beritahu malaikat, malaikat kau tengok hamba aku. Hamba aku di muka bumi. Dia ada masalah, dia terus menghadapku. Berarti Allah sayang kita. Kaya sangat pun tak apa. Miskin sangat pun tak apa. Yang aku cari, siapakah aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Benar sekali. Jadi sesiapa yang belum mendapat apa yang dia minta itu, sabar-sabarlah. Sabar-sabar. Macam you tunggu Shopee datang hantar barang lah. Ada tracking dia. You boleh track kan? Barang saya beli daripada KL. Sekarang sudah sampai Kota Baru. Yang seronok tracking beli kat China. Daripada China. Dah sudah keluar daripada China. Dah sampai Kuala Lumpur. Sekarang di Kuala Lumpur. Tracking. Kita juga begitu dengan Allah SWT. Tracking kita. Solat 5 waktu. Itu tracking kita. Solat sunat duha. Itu tracking kita. Lagi-lagi tu. Tahajud. Cek tahajud. Dengan tahajud. Ya Allah. Supaya delivery dibuat oleh Allah SWT itu tidak salah alamat. Allah hantarkan seseorang pasti bersebab. Bukan dengan kebetulan. Allah hantar seseorang itu bersebab. Dengan kebetulan bukan. Orang datang minta sedekah bersebab, bukan kebetulan, bukan. Orang datang meminang kita bersebab, bukan. Bukan dengan kebetulan, bukan. Orang datang menampar kita bersebab, bukan kebetulan, bukan. Sesiapa yang datang, Allah hantarkan. Ini yang ramai orang tak boleh membaca. Apa yang Allah hantarkan? Allah hantarkan seseorang pasti bersebab. Bersebab Allah hantarkan. Tiba-tiba aja Allah hantar seorang. Aku ada projek tau. Tak banyak projek 5 juta.
So kalau you boleh buat ni, kita buat sama lah. Allah hantar bersebab. 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 Tapi ada juga Allah hantar kan. Kau tahu. Bak mencuri merompak pun ada juga. Itu na'udzubillah lah, minta jauh lah. Jadi Allah hantar seseorang pasti bersebab, bukan dengan kebetulan. Apa yang berlaku tidak akan gugur selai daun tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa trilion daun di dunia ni, selai, setiap helai pun Allah yang izinkan. Kalau Allah tak izinkan, daun itu tergantung. Walaupun kering, tergantung, tidak akan gugur. Begitulah Allah hantarkan seseorang pasti bersebab, bukan secara kebetulan. Ada orang Allah jadikan dia kaya, bukan kaya harta, tapi kaya dengan sabar. Ya Allah, aku mohon kekayaan. Dia tak sebut kaya apa kan? Kita minta kaya. Ya Allah, berilah kekayaan padaku. Tiba-tiba Allah bagi kaya sabar. Dia tak sedar. Kena musibah, kena tu, kena hina orang, sabar dia. Sebenarnya dia sedang menikmati kekayaan, iaitu kaya sabar. Kaya sabar. Kecuali kita spesifik. Ya Allah, kayakanlah aku dengan sabar. Kaya spesifik. Tunggu lampu merah ke hijau. Tiba-tiba dilanggar dari belakang. Kereta rosak. Alhamdulillah, selamat. Kereta dah rosak, boleh baiki. Kita rosak, macam mana nak baiki? Ada orang Allah jadikan dia kaya, bukan kaya harta, tapi kaya dengan sabar. Ada orang Allah jadikan dia kaya, bukan kaya harta, tapi kaya dengan iman. Kaya. Ada orang Allah jadikan dia kaya, bukan kaya harta, tapi kaya budi pekerti. Ya, Liza. Assalamualaikum, Tok. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Saya terlewat. Terlewat. Si baik, ada lagi. Ada orang Allah jadikan dia kaya, bukan kaya harta, tapi kaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak beri apa yang kita impikan, tapi Allah akan beri apa yang kita perlukan. Jadi sesiapa yang berdoa untuk jadi kaya tu, tengoklah kaya apa yang kita dapat. Kaya sabar ke? Kaya iman ke? Kaya budi pekerti ke? Kaya ketakwaan ke? Apa kaya? Kaya harta ke? Apa kaya kita dapat? Jadi kita jangan sempitkan doa kita itu menjurus kepada kalau kaya duit, kaya duit, kaya duit. Jangan sempitkan. Jadi kita minta-minta, ya Allah, berilah kekayaan padaku. Kekayaan apa yang kita nak? Kaya sehat. Contoh macam tu. Jadi kita dapat kaya kesabaran dan sebagainya. Itu yang kita mohon. Kita minta apa yang kita mahu, Allah beri apa yang kita perlukan. Kita minta kekayaan, sabar, tapi Allah beri kekayaan budi pekerti. Jadi dalam keadaan kita, Allah beri kaya dengan kesabaran. Betul lah, Rizal. Jadi apa yang kita nak buat? Dalam kita nak mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Baiki hubungan kita dengan Allah. Tengok lain. Kalau telefon kita tengok, oi, tak cukup lain ni. Putus-putus. Kan kita selalu dengar kan? Cakap putus-putus lah, tak berclear. Itu kurang solat lah tu. Kurang berzikir lah tu. Lain tak elok dengan Allah. Lain tak elok. Di dunia pun dah boleh tengok dah simptom dia. Perbaiki hubungan dengan Allah. Baiki. Bagaimana tu kabel tu? Kabel tu bagi kuat sikit. Banyakkan berzikir. Tebalkan kabel tu. Kabel tu. Tengok kabel yang nak putus tu. Kalau dah putus, habislah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau berzikir, maka kabel itu boleh dikuatkan semula. Rajin-rajinkan sedekah. Sedikit pun tak apa. Sebab sedekah, Rasulullah kata bersedekah. Sedekah ni umpama air memadamkan api. Sedekah ini memadamkan dosa, menghapuskan dosa. Dan banyak lagi. Sedekah punca rezeki, banyak lagi. Sedekah punca kebahagiaan, banyak lagi. Banyak nak cerita hal sedekah ni. Satu hari tak habis. Satu hari. Tapi hubungan kita dengan Allah, hablu minallah. Hubungan kita dengan Allah, bagaimana nak jaga tu? Jaga zikir, perbanyakkan. Besarkan waya zikir. Rajinkan sedekah. Bukan banyakkan sedekah. Rajinkan sedekah. Bukan banyakkan sedekah. Kalau satu tahun satu kali je sedekah, Rasulullah kata lebih baik kau sedekah setiap hari walaupun RM1. Rajinkan sedekah, bukan banyakkan sedekah. Bergaul dengan orang soleh, masuk majlis ilmu, solat tepat waktu, tepat sekali hati. Tepat sekali. Kalau rezeki tak nak lambat, jangan lambat solat. Kalau nak rezeki nak cepat, cepatkan solat. Tapi mesti dalam waktulah.
Jangan sebelum masuk waktu Zuhur kau dah solat Zuhur. Tak boleh. Tak boleh. Ready. Boleh. Ready. Orang yang terbaik ialah orang ready before Zuhur. Zuhur satu suku. Pukul 1 dah ready dah. Itu tepat. Rezeki tepat. Betul, Ti. Betul sekali. Jadi bergaul dengan orang yang solat. Suka-sukalah dengar ustaz-ustaz mengajar. Ramai Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Samad. Ramai orang mengajar. Ada TikTok ke apa ke. Boleh dengar. Dan buat baik merapatkan hubungan dengan orang yang solat. Utamakan solat yang wajib. Solat wajib waktu berjemaah. Sekali-sekala pergi masjid orang lelaki, pergi sokmo bagus. Orang perempuan lebih afdal solat di rumah, solat dalam bilik. Itu orang perempuan. Keluarga saya ramai anak. Wow, ya wan. Macam-macam perangai, macam-macam perintah negara pula. Sabar dengan istighfar. Sabar. Pandai kau. Jadi cukuplah untuk hari ini. Jadi kita sudah pun membuat satu rumusan bahawa apa yang kita minta, Allah akan beri apa yang dia nak beri. Tapi kita jangan lupa, kita sentiasa minta apa yang kita nak. Tapi minta lah yang besar-besar. Janganlah minta yang kecil-kecil. Allahu Akbar. Ni minta kereta, minta motor, minta rumah, minta dunia. Allahu Akbar. Rugi. Kita kena minta akhirat. Ya Allah, kurniakanlah syurga Firdaus kepada kami, keluarga kami. Ya Allah, berilah redha-Mu kepada semua ahli keluarga kami. Kita kena ingat yang lelaki yang ada anak ni. Allah kata, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jadi kita berdoa supaya semua keluarga kita, isteri, anak-anak, cucu, menantu, semua masuk syurga. Dijauhkan. Jadi kita berdoa yang besar-besar lah. Doa, Ya Allah. Tapi janganlah, Ya Allah, tahun depan bawalah kami ke Langkawi. Allahu Akbar, ke Langkawi kau minta. Allahu Akbar. Minta lah yang besar-besar. Yang besar-besar, yang hebat-hebat. Yang akhirat, yang kekal selama-lamanya. Minta yang kekal. Jangan yang sementara. Yang dunia ni semua sementara. Minta yang kekal di akhirat. Kekal. Pekerti yang tinggi dan sebagainya. Jadi itu kita tangguhkan perjumpaan kita. InsyaAllah mendapat redha daripada Allah SWT. Dan mendapat keberkatan. Dan orang yang hadir dalam satu majlis ilmu itu adalah touch daripada Allah SWT. Allah yang menjemput dia untuk hadir. Jadi bagi orang yang tak hadir, Allah tak jemput dia. Jadi kita kena ingat ya, kita kena push diri kita supaya Allah sentiasa membimbing kita. Ya barik, membimbing kita masuk dalam majlis-majlis ilmu. Kerana taman-taman syurga yang ada di dunia itu ialah majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.